Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni Ustaz bawa berita gembira. Siapa yang dapat tu rezeki boleh-boleh. Saya yakin jemaah semua dapat insya-Allah. Ini berita gembira ni. Pastikan semua jemaah dapat. Kena tengok dulu tu, tu betul-betul berita gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إذ قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Katakanlah wahai Muhammad, manusia dan jin semuanya akan dimatikan oleh malaikat maut yang aku wakilkan kepadanya kemampuan itu. Kemudian kamu semua akan kembali kepada Tuhanmu hal keadaan kamu kembali. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan andai sekiranya kamu melihat wajah orang-orang yang berdosa hal keadaan mereka mati tanpa taubat, tunduk kepala dan wajah mereka di sisi Tuhan mereka. Rabbana absarna. Lalu orang yang berdosa itu mengaku, wahai Tuhan kami, absarna, kami melihat, wa sami'na, kami mendengar, farji'na, pulangkanlah kami, na'mal salihan, hidupkan kami semula di dalam kehidupan di dunia, kami nak beramal dengan amal yang soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami sudah yakin. Surahul Azim. Surah As-Sajdah ayat 11 dan ayat 12. Yang dimati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, bapa-bapa, semua kita hamba-hamba Allah, semua kita pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita masih lagi bercerita tentang ancaman api neraka. Buku syurga itu saya bawa dulu untuk tuan-tuan baca. Kita insya-Allah mungkin buku syurga ni minggu depan. Jadi sempurnalah. Insya-Allah sempurnalah. Tuan-tuan dah ada dua ni insya-Allah. Pandang je buku api neraka ni, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Pandang saja buku syurga ini, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah. Kita berhenti pada muka surat nama-nama neraka. Dan tadi seronok kita pagi Jumaat, malam Jumaat dengan surah Al-Kahfi, surah-surah yang besar yang lain, surah Yasin, surah Al-Mulk sebelum tidur. Pagi ini kita sama-sama mendengar. Sempurna, masya-Allah, tabarakallah. Rasa dah cukup dah tazkirah di dalam rakaat solat. Mungkin ayah ibu sudah sampai ke satu tahap surah As-Sajdah yang dibacakan tadi, sutir-sutir dah boleh dah, terjemahan dah boleh dah. Kita dengar satu-satu.
Dan insya-Allah buku tentang surah As-Sajdah, buku kecil seumpama ini sedang dipersiapkan. Insya-Allah doakan dengan full color infografik, insya-Allah kita akan nak memahamkan jemaah akan surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah syarat dengan cerita berkaitan dengan api neraka, kematian dan api neraka, hal keadaan api neraka, sehingga Allah Ta'ala zoomkan kepada wajah orang-orang yang berdosa saat melihat api neraka. Bagaimana raut wajah mereka, subhanallah, raut wajah mereka pada ayat yang ke-12 dalam surah As-Sajdah tadi imam kita baca, masya-Allah. Saat orang-orang berdosa itu melihat dengan mata kepala mereka tentang maraknya neraka hawiyah, neraka jahim, neraka saqar, neraka lazar. Muka surat 8 dan 9. Nama-nama neraka, tingkat-tingkat neraka. Neraka hutamah, neraka sa'ir, neraka wail, neraka jahannam. Allah Ta'ala gambarkan keadaan mereka, mereka menyesal. Lalu mereka berdoa. Ahli neraka pun berdoa. Doa mereka tertolak. Kawan-kawan kita yang sudah berada di alam barzah sekarang ini berdoa. Berdoa dalam arti kata berharap. Orang yang di dalam kubur, dia tidak lagi mengharapkan harta benda dan follower dia, jawatan dia. Dia bukan tunggu di alam barzah. Kita masih hidup dunia ni, kita yang pernah menjawat satu jawatan dah pencen dah sekarang ni, pergilah jawat kerusi kita yang pernah kita duduk tu. Orang tak layan. Berapa ramai, saya dalam bidang pendidikan, berapa ramai pengetua-pengetua yang dulu masa dia bekerja bertugas agak berlaku tidak adil. Saya tak gunakan perkataan zalim. Zalim ni agak, dia ada lain orang lain dia punya. Tidak berlaku adil kepada orang bawah dia. Tidak berlaku adil. Berbeza dengan pengetua yang adil, yang baik. Alah, hari nak pencen tu berkompang-kompang lah. Berkompang-kompang. Berani cuba datang balik ke office kita, datang balik. Kita akan, di dunia kita dah dibalas dah. Dengan perasaan kita, kita sendiri rasa bersalah. Once dah masuk alam barzah, tak ada. Segala yang kita sangka dapat membantu kita, pangkat, kedudukan, kita akan melihat bagaimana penyesalan. Dan Allah Ta'ala gambarkan penyesalan-penyesalan itu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ada sekiranya kamu melihat bagaimana wajah orang-orang yang berdosa tunduk wajah mereka dalam keadaan menyesal. Rabbana absarna, kami nampak dah wahai Allah api neraka. Wa sami'na, kami mendengar bunyi api neraka. Bunyi api neraka ni dalam surah Al-Mulk, tuan-tuan baca malam tadi. Bagaimana gegak gempita suara, sound of effect, background, music background akan api neraka yang sedang membakar-bakar, yang marah kepada ahli neraka. Alam ya'tikum nazir, kata khazin, iaitu penjaga neraka. Alam ya'tikum nazir, dulu waktu kat dunia tidakkah datang kepada kamu amaran? Mudah-mudahan, Allahumma amin, Ustaz dan kawan-kawan Ustaz dan semua yang menyumbang buku ini, mudah-mudahan ini menjadi amaran. Kita hidup kita ni kadang-kadang sampai tak ada siapa nak beri amaran kepada kita. Tak ada siapa nak. Bayi-bayi ayahanda bunda, siapa nak bagi amaran? Siapa nak bagi amaran? Siapa nak beri peringatan? Anak buah nak bagi. Baiklah, Quran lah yang memberi peringatan kepada kita. Cerita-cerita kesusahan di alam barzah, cerita-cerita penyesalan ahli neraka, inilah akan memberikan jentikan, lembutlah tu, jentikan, memberikan sedikit trigger sikit, supaya ada benda-benda yang boleh kita toleh ke belakang. Kita memang nak mara ke depan, tapi kena buka balik history kita. Ni nak dekat Ramadan ni. Kod Ramadan tahun lepas, kod Ramadan 5-10 tahun lepas, ada puasa yang masih kita tak gantilah. Qadaklah balik. Waktu kita outstation dulu, kita outstation waktu muda-muda tu, banyaklah outstation. On tank kita puasa.
Ingat balik. Masa boleh ingat dah lah. Nanti dah low memory, tak ingat dah. Ingat, ya tak, ya jugalah Ustaz. Ada beberapa tahun tu saya memang bab puasa ni tak ingat sangat. Qadha lah. Betul taubat, qadha lah. Memang ada dua pendapat. Kalau kita belajar ada dua pendapat. Taubat tu dah cukup dah, tak payah qadha. Janganlah ambil pendapat yang ringan. Ada satu lagi pendapat. Dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah, puasa wajib yang kita tinggalkan dahulu, qadha semua dia. Tapi malulah Ustaz. Kita janganlah beritahu puasa qadha, kita ambillah puasa Isnin Khamis. Ambil puasa Isnin Khamis. Ambil puasa sunat hari putih. Kita niat puasa qadha dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri juga pahala-pahala sunat. Allah Ta'ala Maha Adil, Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Ta'ala Maha belas ihsan akan hamba-hambanya. Tuan-tuan sidang jemaah dan batin dikasihi oleh Allah. Ayat berkaitan dengan neraka Wail, muka surat 9 tu, nama neraka Wail ataupun awalnya nama neraka Sa'ir. Nama neraka Sa'ir ini ada dalam surah Al-Mulk. Banyaklah neraka Sa'ir. Antaranya dalam surah Al-Mulk 2 kali, pada ayat 10 dan ayat 11. Sa'ir, muka surat 9. Buku tentang neraka, buku syurga tu saya bagi dulu. Saya bagi dulu untuk tuan-tuan bawa pada, insya-Allah pada Isnin akan datang. Kita akan buat lagi. Ada yang tak dapat tu jemaah, tak apa, saya akan bawa lagi insya-Allah. Pada ayat yang ke-10 surah Al-Mulk. Ini antara surah-surah yang mesti dah dalam tangan kita. Kita tak hafal Quran tuan-tuan. Saya belum hafal Quran. Tapi mengimpikan mati dalam keadaan sudah menghafal Quran. Bahaya saya, bahaya tuan-tuan, ayah ibu, siapa yang meninggal dalam tempoh terdekat ni hafal Quran, berita baik sangat besar. Ini payahlah. Sebab kita hanya ada dua pilihan saja. Hafal 30 juz atau juz 30. Tuan-tuan nak pilih mana? Pagi ni buat keputusan. Tidak ada pilihan yang kedua. Sidang jemaah nak pilih mana? Pagi yang mulia ni dah pilih, doa, ya Allah, kalaupun aku tak dapat menghafal 30 juz, bantulah aku ya Allah, agar juz 30 itu berada dalam hati, jiwa dan perasaanku. Minta yang rendah di antara dua yang hebat ini, dua yang besar ini. Dan di samping itu kita berusaha untuk hafal juz 30 yang merupakan agenda. Sekarang ni dah ada dah sekolah-sekolah kafar, sekolah-sekolah kafar. Sekarang target, dah ada target untuk anak-anak hafal 30 juz 30. Level cucu tuan-tuan, ayahanda bunda, level anak-anak saya sekarang ni, alhamdulillah. Kita selaku tok nenek push, ajak, berikan galakan. Kita dah tak dapat dah, kita beri galakan. Ada di antara zuriat kita yang menghafal Quran. Namun alhamdulillah berkat doa ayahanda bunda, anak sulung saya, anak yang kedua saya, alhamdulillah sudah menghafal Quran. Depan mata saya melihat mereka yang di bawah kita, dia lebih alim, lebih Allah Ta'ala berikan kemampuan lebih daripada kita. Dan dulu saya dah mula kuliah subuh, kuliah maghrib ni 20 tahun lalu. Peringkat awal orang, ialah 20 tahun lalu saya mula kuliah ni, ialah yang kerana tengok jemaah yang dia bunda tengok, ustaz muda mana pula nak ngajar-ngajar. 20 tahun lalu saya dah kuliah maghrib. Sekarang ni pun mungkin masih lagi jemaah tengok, ustaz mana muda. Tak muda dah saya tuan-tuan, tak muda dah. Anak saya dah kuliah maghrib kat saya dah. Anak saya yang ketiga dah kuliah maghrib, saya bagi dia kuliah maghrib dengan saya. Level cucu tuan-tuan. Masya-Allah. Allah Ta'ala Maha Adil. Mereka yang lebih mencintainya, Allah Ta'ala boleh berikan lebih kepadanya ilmu, hikmah dan kebijaksanaan. Adapun level ayahanda bunda, pengalaman hidup. Tuan-tuan, pengalaman hidup. Terus tentu Allah Ta'ala berikan pengalaman hidup yang sangat hebat. Maka gunakan pengalaman yang hidup yang hebat itu, gabung dengan ilmu-ilmu Allah yang maha hebat, ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis, yang mana sama-sama dalam bab ini masuk je alam barzah, masing-masing kita tidak ada pengalaman. Satu sikit habuk, sekeping habuk pun kita tidak ada pengalaman masuk ke alam barzah. Alhamdulillah Ustaz, saya sempat berada dalam barzah tu malam Ustaz, saya ada pengalaman. Tak ada. Kita sama-sama berada di padang yang sama rata saat berhadapan dengan
alam barzah, saat berhadapan di padang mahsyar, saat berhadapan di depan Allah Azza wa Jalla. Maka ayat-ayat yang seumpama ini dalam surah Mulk, kita baca pada ayat yang ke-10, Allah Ta'ala menyatakan tentang penyesalan ahli neraka. Mereka berkata pada ayat yang ke-10 di dalam surah Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkata dalam nada penyesalan ahli neraka, andai sekiranya kami di dunia itu memilih untuk mendengar nasihat, berfikir akan buah-buah nasihat, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan termasuk di kalangan mereka yang dihumbankan ke dalam neraka sa'ir. Muka surat 9, nama neraka, tingkat neraka yang nombor 6 itu neraka sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir, ayat 11. Orang-orang yang berdosa itu mengakui kesilapan mereka, mengakui dosa mereka, tetapi mereka sudah pun terlambat. Nak mengakui, nak menyesal, nak menangis, inilah masa dia. 1 April, 2 April, 18 Sya'ban, 19 Sya'ban, bulan Sya'ban, bulan Ramadan akan datang. Inilah masa untuk kita menangis. Inilah masa untuk kita merendahkan hati, jiwa dan perasaan kita. Inilah masanya hal keadaan kita tidak takbur. Tadi kita sujud tadi. Sujud as-sajadah. Mengapa kita sujud? Ayat apa yang menyebabkan kita tersungkur sujud? Tadi adalah ayat yang berkaitan dengan hal keadaan orang yang bersujud itu, hal keadaannya tidak sombong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sesungguhnya mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami, apabila diingatkan mereka tentang fakta-fakta keimanan, yang mengingatkan mereka tentang makna semua kehidupan, kharru sujada, mereka segera sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka bertasbih kepada Tuhan mereka. Wahum la yastakbirun, hal keadaan mereka tidak berlagak sombong. Hal keadaan kita tidak berlagak sombong. Meninggalnya kita tidak boleh mandikan diri kita. Benda yang sangat asas. Meninggalnya kita, pakaian yang kita pakai, kita tidak mampu menanggalkan pakaian yang kita pakai. Meninggalnya kita, nak mandi, nak pakai balik pakaian yang baru, namanya pakaian kain kafan yang berwarna putih. Solat kita pun kita tak solat dah, orang lain yang solatkan kita. Nak ke tanah perkuburan, tidak lagi dengan kenderaan kita. Kecuali siapa yang alhamdulillah Ustaz, saya dah wakafkan, dah infakkan van jenazah, dan saya dah beritahu dengan Masjid At-Taqwa, jenazah saya dengan van inilah. Jenazah saya dengan van ini, masya-Allah. Kita akan bergerak dengan van jenazah yang wakaf menuju ke tanah perkuburan. Kita tidak boleh gali kubur kita sendiri. Kita berada di tanah yang sudah diwakafkan, bukan di tanah kita. Walaupun kita ada banyak tanah, kita akan dikebumikan di tanah wakaf, tanah perkuburan. Maka dengan menyedari hakikat itu, kita tidak lagi berlaku sombong. Apa yang berlaku ialah hal keadaan kita sujud apabila mendengar kebenaran, apabila mendengar ayat-ayat sujud, apabila masuk waktu sujud, kita memilih untuk sujud di waktu yang awal. Sembahyang fardu di waktu yang awal, di kelompok yang awal. Di tempat kita ni orang sembahyang fardu 2-3 tempat ada. Sembahyang di rumah, sembahyang di masjid, sembahyang di surau. Kita pergi masjid yang paling ramai jemaah dia, Masjid At-Taqwa. Ada surau tahu tepi-tepi ni, tapi kita pergi masjid yang ramai jemaah dia. Kita sembahyang pula memilih datang awal, dapat saf-saf yang awal, dapat takbiratul ihram imam, dapat
dapat sebut harga yang paling tinggi. Sebut harga yang paling tinggi. Sembahyang subuh yang sama, tapi dapat sembahyang sunat sebelum subuh. Tadi bangun awal dapat rakaat-rakaat sebelum waktu subuh, dapat tahajud, dapat witir, dapat sampai iktikaf lebih awal di dalam masjid. Dapat pula kita menunggu pula dalam majlis ilmu, nanti lepas ni berpeluang pula dapat solat isyraq, dapat pahala haji dan umrah tamatan haji umrah yang sempurna. Tuan-tuan sidang jemaah dan hadirin yang dikasihi Allah. Kemudian muka surat 9, masih lagi muka surat 9 buku neraka kita ni. Inilah neraka. Nama berkaitan dengan neraka Wail. Neraka Wail. Neraka Wail adalah neraka yang dipersiapkan untuk ahli perniagaan, ahli pedagang atau usahawan yang licik. Licik dalam bahasa orang yang berniaga kecil-kecil ni tipu risit lah. Tipu risit, manipulasi risit, sebut harga. Mereka itu suka mengurangi timbangan dan menipu barangan untuk keuntungan yang berlipat kali ganda. Allahu Akbar. Ini secara umum. Zaman untuk berniaga ni sudah berubah berbagai cara dan kaedah, dan cerita dia tipu daya dalam perniagaan. Dan untuk mereka Allah ancamkan dengan neraka Wail. Kemudian neraka Jahannam. Neraka Jahannam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 77 kali. 77 kali. Sedangkan neraka itu sendiri 126. Maknanya antara nama neraka yang paling kerap disebut dalam Quran ialah neraka Jahannam. Neraka Jahannam merupakan neraka di mana orang-orang yang kerap berdusta dan bermain-main lara dengan perbuatan dosa. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Tur, yauma yud'auna ila nari jahannama da'a. Janganlah sekali-kali kalian berbuat dosa, kerana sekecil apapun dosa kalian ada tempatnya di dalam neraka. Allah tidak pernah tidur dan Dia mempunyai malaikat yang sentiasa mengawasi kita. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Muka surat 12, muka surat 10 dan 11. Yang ni seperti biasa tuan-tuan ambilkanlah sedikit masa untuk tadabbur, baca, tadarus, tengok terjemahan. Dah kita sama-sama membaca muka surat 10 dan 11 surah Al-A'raf sebelum ini. Terus masuk muka surat 12, jeritan ahli neraka yang tidak dilayan. Ahli neraka duduk dalam ahli neraka, hal keadaan mereka menjerit-jerit, terpekik, terlolong. Hal keadaan mereka. Dan Allah Ta'ala rakam hal keadaan mereka di dalam Al-Quran. Ini sebahagian lagi, banyak lagi ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang jeritan, pekikan, lolongan ahli neraka. Antaranya surah Fatir ayat 37. Saya baca, minta jemaah ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkaru. Ulang balik. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkaru.
وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka sambil merayu, jeritan dalam nada rayuan. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari azab ini. Kami akan mengerjakan amal-amal soleh tak sama dengan apa yang kami lakukan dulu. Lalu Allah Ta'ala menjawab, bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk kamu berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat. Dan kamu sudah didatangi oleh Rasul kami yang memberikan amaran. Oleh itu, rasalah azab siksa, kerana para penzalim selamanya tidak akan dapat pertolongan. Surah Fatir ayat 37. Keluarkan kami, panas. Ya Allah, keluarkan kami janji kami nak buat baik. Dalam bahasa layman lah. Tuan-tuan, ada yang dah pernah sampai penjara tak? Kita patut buat lawatan ke penjara. Kan? Yang belum pernah sampai lah lawatan ke penjara. Kalau yang selalu lawatan ke penjara ni, waktu saya dalam pendidikan ni budak-budak jahat ni bagus lah. Budak-budak nakal-nakal ni bawa lawatan kat penjara tengok. Kan? Masya Allah. Ini kita dibawa dalam jiwa hati dan perasaan kita, bawa masuk. Tengok, dengar Allah Ta'ala sampaikan sesalan mereka yang sudah pun melakukan mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Tuan-tuan boleh baca insya-Allah. Sambung besok muka surat 13. Dan kita sentiasa bertaubat. Hari ini hari yang terbaik untuk kita memperbanyakkan taubat. Astaghfirullahalazim. Dan banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari yang terbaik untuk kita bermaafan, saling doa mendoakan, fokus kepada hari akhirat hari ini. Mandi siap-siap awal, datang ke masjid lebih awal untuk kita selesaikan zikir-zikir kita, solat bacaan Al-Kahfi kita dengan penuh kesempurnaan penghayatan. Sekadar itu, mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna 'ala siyam wal qiyam wa 'ala tilawatil Qur'an. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala wa la taruddana khaibin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا تسبيح سبحانك اللهم إلى نبينا محمد. الله